Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Farhatul Asyadi Osman dalam Berita Tengah Hari. Ini antara paparan yang menjadi tumpuan utama kita tengah hari ini. Tiada sekatan perjalanan untuk ke Tawau dan Lahad Datu seperti tular di media sosial. Baik, polis menafikan pelaksanaan sekatan perjalanan masuk dan keluar bagi daerah Tawau serta Lahad Datu berkuat kuasa serta merta seperti yang tular di media sosial sejak pagi tadi. Belum mengesahkan perkara itu dan mesyuarat bersama Ketua Menteri Sabah diadakan pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata perkara itu tidak betul dan pihaknya belum menerima arahan berhubung sekatan perjalanan di kedua-dua daerah tersebut. Lahad Datu diletakkan sebagai zon merah COVID-19. Ia susulan daerah itu mencatat 43 kes baharu semalam. Lahad Datu kini satu-satunya zon merah di negara ini. Kes tersebut melibatkan 21 warga tempatan dan 22 warga asing yang dikesan dalam lokap Ibu Pejabat Lahad Datu Sabah. Semalam 62 kes baharu dicatatkan dengan 56 kes melibatkan penularan tempatan. Daripada jumlah itu 51 kes dikesan di Sabah. Negeri lain yang turut mencatat kes baharu ialah Kedah dan Pulau Pinang. Sementara itu, 6 negeri kekal sebagai zon hijau, antaranya Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor. 200 petugas Hospital Sultan Bahiyah HSB Al-Ustar yang perlu menjalani kuarantin ekoran pandemik COVID-19 menerima bantuan pak makanan daripada Kerajaan Negeri Kedah. Kesemua petugas terbabit di kuarantin 14 hari seperti yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Ketua Setiausaha Sulit Menteri Besar Kedah, Datuk Armisha Siraj dalam kenyataannya berkata bantuan pak makanan tersebut dibekalkan bermula 6 September lalu sehingga 15 September depan. Pak makanan itu dibekalkan 2 kali sehari iaitu makan tengah hari dan makan malam. Ia diberi atas keprihatinan Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor terhadap kaki tangan HSB yang bertugas bertungkus lumus menyelamatkan pesakit COVID-19. Simbolik penyerahan pak makanan tersebut diserahkan kepada pengarah HSB Dr. Zaitun Udin. Polis menahan 2 lelaki dan merampas selaras senjata buatan sendiri iaitu senapang angin. Kedua-dua suspek ditahan dalam serbuan berasingan di Tikam Batu, Sungai Petani dan Jeniang, Kedah lewat petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Azli Abu Shah, bertindak atas maklumat pihaknya melakukan serbuan di sebuah rumah yang didiami seorang lelaki di Taman Sri Jenaris, Tikam Batu pada pukul 7 petang. Hasil serbuan menemui selaras senapang angin berhulu kayu dan 1 botol berwarna hijau mengandungi berbola besi. Lelaki itu mengaku membeli senjata terbabit untuk kegunaan sendiri dan menjaga kebun. Susulan itu, polis melakukan serbuan di sebuah rumah di Kampung Berona Kiri, Jeniang dan menahan penjual senjata berkenaan. Suspek mengaku membuat senjata tersebut yang dipelajarinya menerusi YouTube. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata Api 1960. Baik, Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini menyambung semula prosiding pendengaran permohonan 33 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah bagi menggantung keputusan Mahkamah Tinggi yang berkaitan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah pada 30 Julai lalu. Prosiding hari ini berlangsung di hadapan 3 panel hakim yang diketuai Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Untuk perkembangan lanjut kita bersama wartawan Dian Fatihah Manu. Silakan. Baik, Mahkamah Rayuan hari ini menyambung prosiding pendengaran permohonan 33 wakil rakyat berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah iaitu Tun Johan Mahiruddin pada 30 Julai lalu. Dan prosiding hari ini didengar di hadapan 3 panel hakim yang diketuai oleh Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil dan 2 lagi hakim
bermula pada jam 12.30 hari tadi. Dan semalam, guam yang mewakili bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dan 32 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah, iaitu Datuk Firoz Husin Ahmad Jamaluddin, memberitahu Mahkamah Rayuan bahawa tindakan undang-undang bagi mencabar keputusan yang di-Pertua Negeri Sabah membubarkan DUN Sabah pada 30 Julai lalu adalah isu perlembagaan yang penting dan perlu diputuskan oleh mahkamah. Dan jelasnya, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kehakiman untuk mencabar keputusan yang di-Pertua. Dan dengan itu, Mahkamah Tinggi tidak boleh dengan mudah menolaknya pada peringkat permohonan bagi kebenaran. Dan semasa memfailkan permohonan itu, bagi semakan kehakiman, Tan Sri Musa dan 32 ADUN yang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai respon. Baik, kami mohon maaf atas masalah visual sebentar tadi. Baik, kita akan ke perkembangan seterusnya. Timbalan pendakwa raya kes melibatkan YouTuber masakan sensasi S. Pavitra belum menerima arahan lanjut untuk menarik semula pertuduhan yang telah dibuat mangsa. Menurut pengendali kes itu, Naidatul Atira Azman, pihaknya menerima surat rasmi penarikan kes berkenaan pada 4 September namun menunggu keputusan daripada pengarah pendakwaan negeri. Hakim Muhammad Fauzi Muhammad Nasir kemudiannya menetapkan sebutan semula kes 17 September ini. Terdahulu, suami mangsa M. Sugu, 29 tahun, didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibacakan bersama Seksyen 326A Kanun Keseksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan di bahagian bibir, pipi sebelah kiri dan lengan kanan Pavitra, 28 tahun, diparkir Hospital Raja Permaisuri Bainun HRBB 21 Julai lalu. Sugu turut didakwa mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 kerana memiliki senjata berbahaya iaitu sebilah sabit. Pengorbanan nelayan bagi memastikan bekalan makanan dari sumber laut mencukupi untuk dinikmati oleh rakyat perlu dihargai. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, bertepatan dengan tema sambutan Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin, komuniti nelayan antara golongan yang harus dihargai atas usaha memastikan keselamatan makanan. Menurut beliau, kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada golongan nelayan bagi memastikan golongan itu tidak terpinggir, termasuklah menyediakan kemudahan komunikasi dan jalur lebar yang sempurna untuk komuniti mereka. Kita bersama-sama dengan nelayan untuk kita sama-sama merasai semangat kemerdekaan kerana mereka ini adalah orang pejuang di mana pergi ke laut melawan ombak dan badai untuk mencari rezeki dan juga untuk memberi kita sumber makanan. Dan kita bersama-sama dengan mereka, semangat mereka ini adalah semangat untuk kita membina negara dan kita bersama-sama dengan mereka pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika melancarkan sambutan program Merdeka Ait Community di JT Nelayan Pengkalan Petah Bacuk, Kelantan, anjuran Jabatan Penerangan Kelantan. Menerusi program ini, beliau berharap golongan nelayan terus berperanan sebagai barisan hadapan memberi keselesaan kepada rakyat. Kepelbagaian budaya dan agama membentuk semangat perpaduan sekaligus menjadi asas keharmonian rakyat Sarawak. Roh perpaduan itu wajar dijadikan contoh oleh setiap masyarakat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah teruja dengan aspek keharmonian di Sarawak, lambang kekuatan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama. Kita dapati di sini kurang perbincangan yang hangat-hangat tentang agama, ya, tentang bahasa, kelihatan saling faham memahami.
dan nampaknya dapat menikmati perbezaan itu. Saya fikir satu perkara yang kita harus tanam di kalangan rakyat Malaysia ialah bukan sekadar hormat menghormati, tetapi ialah saling rasa keperluan dan menganggap kepelbagaian itu sebagai satu kekuatan dan bukannya sebagai kelemahan. Keutuhan perpaduan selain kerjasama antara kerajaan dan rakyat menjadi aspek penting bagi memastikan Malaysia mampu menangani pelbagai cabaran termasuk COVID-19. Beliau ditemui pemberita selepas program Temu Minda, edisi khas sambutan Hari Malaysia Bumi Kenyalang yang bersiaran langsung di TV1 malam tadi dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Program Bicara Wara itu menampilkan Datuk Saifuddin sebagai moderator bersama pakar sejarah Sarawak, Datuk Dr. Sanip Said dan kumpulan muzik tradisional tempatan Ed Adau yang membincangkan peranan kepelbagaian budaya menjadi pemangkin kepada perpaduan erat di Sarawak. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Suryani Datuk Ahmad, Ketua Pengarang Bernama Datuk Mokhtar Husin dan Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof. Berpersidangan Dewan Negara, pengurusan pemegang kad UNHCR memerlukan penambahbaikan antara yang dibangkitkan dalam sesi soal jawab di Dewan Negara. Turut dibangkitkan promosi produk pelancongan dan pembangunan produk kraf baharu. Laporannya bersama Mohan Chinasamy di Parlimen. Silakan Mohan. Baik Faratul, sehingga 6 September lalu 14,602 pendatang asing tanpa izin parti ditempatkan di 14 depo di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, warga negara Indonesia dan Myanmar paling ramai ditahan, iaitu masing-masing 4,767 dan 4,503 orang. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, 28,282 parti ditahan tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 19,190 ditangkap oleh Jabatan Imigresen Malaysia, manakala 9,092 lagi menyerah diri atau ditahan di pintu masuk negara. Immigration Malaysia dengan telah berjaya berbincang dengan negara-negara asal parti ini dan kita telah bertindak menghantar pulang seramai 24,078 orang. Terima kasih. Tambahnya, penghantaran pulang parti adalah tindakan terbaik bagi mengurangkan kos bagi menampung mereka. Secara purata, kos makanan bagi setiap parti adalah RM10.56 sehari. Beliau menjawab pertanyaan Senator Tan Sri Razi Sheikh Ahmad. Baik, Dewan juga diberitahu penambahbaikan berkaitan pengurusan pendatang asing tanpa izin parti yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR perlu dilakukan selagi mereka berada di negara ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datin Mastura Muhammad Yazid menjelaskan pada masa yang sama kerajaan perlu memainkan peranan utama dalam menentukan status pelarian dan pemohon suaka di negara ini. Sehingga 31 Julai lalu, 177,921 warga asing diberi perlindungan antarabangsa oleh UNHCR sebagai pelarian dan pemohon suaka yang berdaftar. Jumlah itu meliputi 128,185 pelarian dan 49,736 pemohon suaka. Kerajaan juga akan meneliti dan menambah baik setiap dasar dan polisi sedia ada agar ianya selari dan bertepatan dengan amalan yang disyorkan oleh badan-badan antarabangsa yang berkaitan serta berdasarkan kepada kemampuan negara. Ini adalah penting untuk memastikan negara benar-benar bersedia sekiranya kerajaan di masa akan datang berhasrat untuk menjadi negara ahli kepada Konvensyen Antarabangsa mengenai pelarian 1951 dan protokol mengenai status pelarian 1967. Terima kasih. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Senator Dr. Yaakob Sapari. Mengulas berhubung Konvensyen Antarabangsa mengenai pelarian 1951, kerajaan perlu mengemas-kini hal berkaitan perundangan sekiranya Malaysia berhasrat meneruskan usaha meratifikasi konvensyen tersebut. Ini kerana ia perlu mengutamakan hak warga negara berbanding hak pelarian.
Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 1.30 petang dan akan menyambung semula sesi perbahasan titah diraja sehingga Dewan ditangguhkan pada hari ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, pada 10 September ini, iaitu pada hari Khamis ini, sesi penggulungan oleh kementerian yang terlibat akan dilaksanakan dan seterusnya mereka akan beranjak ke usul-usul yang seterusnya. Sekian sahaja laporan saya. Kembali bersama Farhatul di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan Cina Sami. Berita tengah hari berehat seketika, kembali selepas ini. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama, kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Laporan ekonomi, hampir 4.253 juta pelancong antarabangsa direkodkan bagi separuh pertama tahun 2020. Bilangan itu merosot 68.2% berbanding tempoh sama pada tahun 2019 yang merekodkan ketibaan 13.3 juta pelancong. Perbelanjaan pelancong bagi separuh pertama tahun ini merekodkan 12.5 bilion, penurunan sebanyak 69.8% berbanding 41.6 bilion bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya. Perbelanjaan per kapita juga mencatat penurunan pada 5.3% dari RM3,121.60 pada tahun 2019 ke RM2,956.10 pada tahun ini. 5 pasaran utama ke Malaysia adalah Singapura, Indonesia, China, Thailand dan India. Penurunan ketara jumlah ketibaan pelancong itu disebabkan faktor penutupan pintu-pintu sempadan Malaysia berikutan penularan pandemik COVID-19. Malaysia Airport Holdings berhad MAHB memperkenalkan Shop My Airports, platform e-dagang yang menawarkan produk pelancongan serta bebas cukai oleh peruncit di lapangan terbang kendaliannya. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan itu, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh berkata, inisiatif baru di bawah pelan transformasi digital Airport 4.0 itu bukan hanya membantu peruncit meluaskan perniagaan di luar kawasan lapangan terbang, malah memastikan kelangsungan perniagaan dalam ketidaktentuan ekonomi ketika ini. MAHB menyasarkan inisiatif terbaru itu akan menyumbang 10% kepada keseluruhan jualan runcit lapangan terbang dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Previous year, this is before COVID, we were doing last year about 2.8 billion in sales. 2.8 billion sales at all our airports throughout the country. So looking at 10% of that, we are looking at roughly about 280 million sales that we target to achieve next 3 to 3 years. Of course, this is subject to recovery of the passenger traffic itself. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Shop My Airports yang disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong di Sepang. Bagi fasa pertama, platform tersebut akan memberi tumpuan kepada pelanggan yang terdiri daripada pelancong domestik dan pembeli di rumah. Pelbagai produk ditawarkan di platform tersebut, antaranya produk kecantikan, fashion, elektronik serta makanan dan minuman. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan melanjutkan tarikh untuk majikan membuat bayaran caruman wajib daripada 15 hari bulan kepada 30 hari bulan bagi bulan September 2020 hingga Disember 2020. Ia sejajar dengan pengumuman kerajaan baru-baru ini untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga 31 Disember 2020.
Majikan boleh membuat bayaran caruman melalui portal iAccount majikan dalam laman sesawang KWSP, perbankan internet atau di kaunter bank yang dilantik. KWSP sebelum ini telah pun melanjutkan tarikh bayaran caruman tersebut bagi bulan April 2020 hingga Ogos 2020. Ia bertujuan untuk meringankan beban majikan berikutan keadaan semasa tidak menentu disebabkan pandemik COVID-19. 7 jam hujan tanpa henti, ibu negara Senegal dilanda banjir. Laporannya seketika nanti. Kita terus berdiri hari ini kerana kita kekal bersama, kerana kita jaga kita. Bersama kita bangkit membina kehidupan lebih baik. Untuk rakyat Malaysia, kita akan kembali teguh bersama. Hujan lebat selama 7 jam di Dakar, ibu negara Senegal, menyebabkan banyak kawasan tenggelam akibat banjir. 3 kanak-kanak dilaporkan maut akibat lemas di beberapa kawasan. Bencana banjir itu menyebabkan Presiden Senegal Macky Sall menggerakkan pelan bantuan kecemasan membantu rakyat yang terjejas. Menteri Air Senegal berkata hujan lebat tersebut adalah di luar kebiasaan kerana jumlah hujan selama 7 jam tersebut bersamaan dengan musim hujan dari Julai hingga September. Pasukan bantuan dan kecemasan bertungkus lumus memindahkan penduduk terjejas manakala banyak harta benda musnah akibat ditenggelami banjir. Lebih memburukkan lagi keadaan, lebih daripada 5 pusat komuniti yang digunakan untuk pemindahan penuh sesak dan tidak mampu menampung mangsa banjir. Di Niger pula, air sungai melimpahi tebing dan memaksa beribu penduduk berhampiran untuk berpindah. Permainan bunga api dalam satu majlis di selatan California mengakibatkan kebakaran hutan seluas 2,800 hektar dan memaksa beratus penduduk meninggalkan kediaman masing-masing. Pihak berkuasa menegaskan mereka yang terlibat dengan kecuaian di majlis berkenaan akan dibawa ke muka pengadilan dan bakal berdepan hukuman denda serta jenayah. Jurucakap Jabatan Bomba berkata 500 anggota dengan 4 helikopter dikerah memadamkan kebakaran yang bermula di El Dorado Timur San Bernardino, California pada awal pagi Sabtu. Penduduk di beberapa kawasan perumahan telah diarah berpindah. Majlis tersebut kebiasaannya menggunakan bunga api sama ada biru atau merah jambu bagi meraikan kelahiran bayi lelaki atau perempuan di kawasan tersebut. Cuaca panas dan kering menyebabkan kebakaran marak dengan pantas dan sukar dipadamkan sehingga kini. Di selatan California, lebih 200 orang diselamatkan helikopter tentera akibat terperangkap di tengah kebakaran dalam hutan. Kebakaran menyebabkan beribu hektar hutan musnah mengakibatkan bencana alam di negeri tersebut. Baik, pemain Real Madrid James Rodriguez sah menjadi milik kelab Liga Perdana Inggeris Everton dengan yuran perpindahan sekitar 22 juta paun. Ia sekaligus menyaksikan bintang kebangsaan Colombia itu kembali berkhidmat di bawah pengurus Carlo Ancelotti buat kali ketiga. Persembahan memukau Rodriguez selaku penjaring terbanyak pada Piala Dunia 2014 berjaya memikat hati Real untuk mendapatkan khidmatnya. Dia menyerlah pada musim pertama bersama skuad The Galacticos di bawah kendalian Ancelotti. Namun gagal mendapat tempat dalam kesebelasan utama selepas Zinedine Zidane mengambil alih tugas sebagai jurulatih pada 2016. Pemain yang memenangi kejuaraan Liga Juara-Juara Eropah sebanyak 2 kali bersama Real itu juga gagal menyerlah semasa tempoh pinjaman di Bayern Munich di bawah bimbingan Ancelotti. Rodriguez menjadi pemain kedua ditandatangani Everton selepas mendapat khidmat Allen daripada Napoli.
Bintang Perancis Kylian Mbappe diketepikan daripada perlawanan Liga Negara-Negara menentang Croatia selepas diuji positif COVID-19. Mbappe menyertai sesi latihan pada Isnin sebelum mengetahui hasil ujiannya dan merupakan pemain ketujuh Paris Saint-Germain PSG yang dijangkiti virus itu. Bintang Brazil Neymar adalah antara pemain PSG pertama positif virus tersebut minggu lalu. Pemain 21 tahun itu menjaringkan gol kemenangan Perancis semasa menewaskan Sweden 1-0 pada perlawanan pembukaan Liga Negara-Negara. Mbappe adalah pemain keempat yang dikeluarkan dari skuad Perancis berikutan ujian positif COVID-19. Penjaga gol Steve Mandanda yang positif COVID-19 pada 16 Ogos lalu bersama Marcel juga dikeluarkan dari kem kebangsaan. Pemain nombor 1 dunia Ashley Barty mengumumkan bahawa dia tidak akan mempertahankan kejuaraan tenis terbuka Perancis disebabkan penularan COVID-19 di negara berkenaan. Sebelum ini Barty turut menarik diri dari terbuka Amerika Syarikat atas alasan yang sama. Gadis kelahiran Australia itu yang meraih Grand Slam di Roland Garros tahun lepas menyatakan keputusan menarik diri adalah sukar. Namun keutamaannya adalah kesihatan keluarga dan pasukannya. Selain itu, ketiadaan jurulatih Barty, Craig Tyser antara punca dia tidak menyertai kejuaraan berprestij berkenaan. Baik, laporan itu tadi menutup berita tengah hari. Kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan #MomenNegaraku. Saya Farhatul Asyati Osman. Salam hormat. Assalamualaikum.